Tunggu sekejap. Okey. Michael dan Jessie berada di pantai. Selepas bermain di dalam air untuk beberapa ketika, mereka berlari ke arah makanan yang terhidang di atas tikar. Ingat, kita ada makanan, lepas tu tengok ada angin-angin, ada matahari, semua ini kamu perlu tengok tengok video. Makanan yang dibawa bagi mendapatkan tenaga untuk terus bermain. Selain makanan, terdapat juga sumber tenaga lain yang boleh kita temui di sekeliling kita. Tenaga juga boleh berasal daripada matahari, angin, ombak dan juga tumbuhan. Okey, apa yang kamu tengok sekarang, matahari, angin, ombak, biojisim dan juga makanan, ini semua ada di sekeliling kita. Sentiasa ada, tidak akan habis. Kalau dia habis pun kita senang nak gantikan. Jadi ini semua kita panggil dia sebagai sumber tenaga yang boleh dibaharui. Sumber tenaga yang boleh dibaharui. Jadi nanti kita akan tengok apakah contoh-contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui. Kita dah belajar hari itu. Sekarang kita asingkan mereka. Satu ialah boleh dibaharui, satu ialah tidak boleh dibaharui. Mari kita sambung video ini. Sumber tenaga ini tidak akan kehabisan. Matahari akan terbit semula keesokan harinya, angin akan bertiup setiap hari dan ombak tidak akan berhenti bergerak. Jadi itu semua sentiasa berterusan ya. Jadi mereka sentiasa ada. Sumber ini adalah sumber tenaga boleh dibaharui. Apakah tenaga boleh dibaharui? Tenaga boleh dibaharui ialah tenaga yang dihasilkan daripada sumber yang sentiasa ada dan mudah diganti. Sumber sentiasa ada, mudah diganti. Sumber tenaga boleh dibaharui termasuklah matahari. Tenaga matahari digunakan untuk memanaskan air menggunakan pemanas air suria dan untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan menggunakan panel suria. Ini ialah angin. Angin digunakan untuk memutarkan kincir angin bagi mengepam air dan mengisar bijirin menjadi tepung. Ia juga digunakan untuk memutarkan turbin angin yang menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga daripada air digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Stesen jana kuasa hidroelektrik menggunakan air yang mengalir dari empangan yang dibina merentasi sungai. Penjana ombak di laut digerakkan oleh ombak laut. Biomesin dalam bentuk sisa tumbuhan dan haiwan dibakar untuk menghasilkan haba. Tunggu sekejap. Jadi apa yang kamu nampak ini semua ialah benda yang ada di sekeliling kita. Benda ini sentiasa ada dan dia tidak akan kehabisan. Bila sumber-sumber macam ini, kita panggil dia sebagai sumber tenaga boleh dibaharui. Tadi kalau kamu perasan WhatsApp, cikgu ada memperkenalkan istilah Cikgu Obama kan. Jadi CG Obama itu ialah contoh-contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui. Jadi nanti kita akan tengok. Jadi cikgu nak tunjukkan satu lagi video. Ini ialah boleh dibaharui ya. Jadi kita tengok yang tidak boleh dibaharui. Kalau sumber tenaga tidak boleh dibaharui, apa benda dia? Kita tengok ini sekejap. Sambil kita tunggulah. Jadi hari ini tak ada nota, kita hanya buat latihan sahaja. Sebab dalam latihan kita akan ada nota. Jadi kita tengok sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui pula. Okey, tidak boleh. Mari kita tengok. Lin sedang melihat ibunya memasak di dapur. Ketika memasak, api tiba-tiba terpadam. Itu gas asli ya. Lin berkata, "Oh tidak, gas telah habis." Ibunya berkata, "Jangan bimbang, ibu akan menggantikan silinder gas yang kosong dengan silinder ganti yang penuh ini."
Lin berfikir sejenak dan kemudian bertanya, adakah seluruh dunia akan kehabisan gas? Ya, ada kemungkinan. Gas asli terbentuk daripada sisa organisma hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Gas Ia tu bukan akan habis dihasilkan ya. oleh Gas tu manusia. akan habis. Jadi, ia akan kehabisan sebaik sahaja ia habis digunakan. Ia adalah sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Lapisan mendapan yang menimbus sisa haiwan dan tumbuhan terbentuk selama bertahun-tahun. Di bawah tekanan dan suhu yang tinggi, sisa tersebut diubah menjadi gas asli, petroleum dan arang batu. Kamu tengok ada di Miri dengan Bintulu banyak tempat menggali gas asli dengan petroleum kan? Tapi kamu harus ingat kalau dia gali habis sudah. Kalau mereka pergi ke luar laut tu, mereka menggali dan mengambil gas asli dan petroleum ini. Tapi ada satu hari nanti benda ini akan habis. Bila benda ini habis, memang tidak akan dapat diganti lagi. Jadi kalau tidak dapat diganti, dia panggil tidak boleh dibaharui. Kamu kena tunggu berjuta-juta tahun baru kamu dapat tunggu. Kita pun dah mati masa itu. Jadi kita tak dapat tunggu, jadi ini ialah sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Perasan tak, petroleum dengan gas asli mereka saling ada. Kalau petroleum ada, gas yang dihasilkan oleh petroleum ini ialah gas asli. Jadi petroleum dengan gas asli ada di laut. Ada di laut. Kalau di darat, itu ialah arang batu. Kalau dia mati di darat, dia akan jadi arang batu. Kalau dia mati di laut, dia akan jadi petroleum. Okey? Jadi kamu ingat arang batu tu ada dekat bukit-bukit, gunung-gunung, batu-batu besar. Lepas itu kalau di luar laut tu macam Bintulu, Miri, itu ialah petroleum, dia di dalam laut. Kita teruskan sikit. Kalau di darat, arang batu dipanggil bahan api fosil. Dalam logik kuasa, arang batu digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Haba daripada pembakaran arang batu ini macam mana dia digunakan berfungsi? untuk mendidihkan air. Steam menghidupkan turbin yang memutarkan penjana. Tenaga elektrik yang dihasilkan dihantar melalui grid kuasa. Kita perlu menggunakan bahan api tidak boleh dibaharui secara berhemah. Arang batu dan petroleum juga dipanggil sebagai bahan api kotor. Bahan ini mencemarkan alam sekitar. Pembakaran bahan api dan petroleum menghasilkan asap dan gas berbahaya. Kita habiskan saja ya, dengar saja. Bahan api fosil digunakan untuk memasak, menggerakkan kenderaan dan menjana tenaga elektrik. Jadi, satu lagi sumber ada tenaga tidak asap boleh tu pencemaran dibaharui udara. dipanggil uranium. Uranium adalah Nuklear. berbahaya kerana ia memancarkan sinaran berbahaya. Di stesen jana kuasa nuklear, uranium digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Jadi tadi cikgu ada memberitahu perkataan cikgu Obama kan, CG Obama. Kalau yang tidak boleh dibaharui, kamu perlu ingat Bang P. Bang P. P-A-N-G-P. Itu ialah singkatan untuk setiap sumber tenaga kita. Nanti kita akan tengok apa maksud dia. Jadi tadi kamu sudah melihat video sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Ingat, boleh dibaharui sentiasa ada. Tidak boleh dibaharui, dah habis dah dia. Okey, jadi dengan itu kita tengok buku teks kita sekejap. Satu muka surat saja hari ini. Jadi kita tengok muka surat 134. Sebelum ini kamu sudah belajar sumber tenaga kan? Sebelum ini pada hari pertama kita masuk tajuk ni, kamu tengok nanti sekejap. Jadi sebelum ini hari pertama kamu belajar, kita sudah tengok sumber tenaga. Jadi sumber tenaga kita pada muka surat 9 kamu. Tunggu sekejap. 124 dengan 125. Kita sebenarnya dah belajar. Cun ke? Tak cun. Tidak cun. Okey, kita sebenarnya dah belajar. Kamu tengok pada mula-mula tajuk.
Mula-mula tajuk tenaga ni, kita dah belajar. Kita ada matahari, kita ada air, kita ada biojisim. Kamu pun lukis dengan sangat cantik. Kalau kamu masih ingatlah, lepas tu geothermal. Jadi sekarang kita akan asingkan benda ini, mana satu yang ada secara berterusan, mana satu yang akan habis. Jadi ini yang mula-mula ni. Jadi sekarang kita balik semula kepada sumber. Sumber tu ialah mana datang tenaga itu. Jadi tenaga itu kita boleh bahagi kepada dua. Satu boleh didapati secara berterusan, kita panggil sumber tenaga boleh dibaharui. Tengok balik 134 ya. Tengok balik 134. Mana 134 cikgu? Okey. Ini itulah susah sangat. Cikgu besarkan dia. Jangan risau, hari ini tak banyak. Okey, jadi kamu tengok. Menyesal cikgu pusing-pusing. Okey, tengok sini. Jadi hari ini daripada sumber-sumber tenaga itu kita boleh bahagikan dia kepada dua. Satu ialah sumber tenaga yang boleh dibaharui dan satu ialah sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Jadi kalau kamu tengok buku teks, dia sudah bahagi dua. Satu boleh dibaharui, satu ialah tidak boleh dibaharui. Nanti kita tidak akan buat nota sebab nota ada dalam latihan kita. Jadi kita lengkapkan latihan, itulah nota kita. Jadi ingat, boleh dibaharui ialah apa yang boleh dijana secara berterusan. Maksudnya dia sentiasa ada. Sentiasa ada. Jadi kita ada matahari, kita ada ombak, kita ada air, kita ada angin, kita ada biojisim. Benda-benda ini kalau dia dah habis terus ada. Macam angin, dia datang, dia datang, dia datang. Biojisim, kayu itu akan tumbuh. Lepas tu tinja itu asal ada haiwan memang ada tinja. Jadi ini semua sentiasa ada. Air sentiasa ada. Ombak sentiasa ada. Matahari sentiasa ada. Jadi benda yang sentiasa ada kita panggil boleh dibaharui. Jadi untuk mudahkan kita ingat, kita guna Cikgu Obama. C ini cahaya matahari. Cikgu besar sikit. C ini cahaya matahari. Nanti kita akan buat dalam latihan. G ini, kalau kamu masih ingat, geothermal. Geothermal. Okey, cikgu lah. Obama. Cuba teka O tu ialah apa? Ombak. 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 Sekarang M. Ombak. B. Tengok buku teks 134. B itu apa benda yang mula dengan B? Biojisim. 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 Jadi Angin. Air boleh, angin boleh ya. Sebab itu kita ada dua A. Okey. M ini dia tak ada. Tapi M ini ialah makanan kamu. Makanan. Makanan sentiasa ada. Tadi ada makan? Ada kan? Nanti petang makan tak? Makan kan? Jadi dia sentiasa ada. Jadi Obama. Angin ataupun air. Jadi untuk mudahkan kamu, ingat. Kalau boleh dibaharui, ingat Cikgu Obama. Cikgu Obama. Okey, sekarang kita bergerak ke tidak boleh dibaharui pula. Kalau tidak boleh dibaharui, dia terhad. Maksud terhad, kalau dah habis, habislah dia. Dan kita tak boleh tunggu dia, dia tidak dapat dijana semula. Kalau kita tunggu dia, kita kena tunggu berjuta-juta tahun. Kita tidak mampu tunggu dia. Maksudnya dia habis, habislah dia. Dia akan ada tapi selepas berjuta-juta tahun. Okey, kita pun dah mati masa itu. Jadi kita tak boleh tunggu dia. Jadi siapa? Bahan api fosil. Bahan api fosil akan kehabisan pada satu hari. Arang batu. Arang batu ada di darat ya. Kalau di air kita ada gas asli, di laut ataupun petroleum. Satu lagi, bahan nuklear.
Bahan nuklear pun kita kena tunggu dia berjuta-juta tahun baru wujud. Contohnya uranium. Uranium. Okey, kalau boleh dibaharui tadi, kita panggil Cikgu Obama. Kalau tidak boleh dibaharui ini, kita panggil Bang P. Okey, kita akan mula dengan B. B tak ada di sini. B sebenarnya bateri. 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 Bateri akan habiskan. Jadi itu tidak boleh dibaharui. Cikgu, ada yang boleh cas? Boleh lah. Tapi biasa-biasanya bateri. Okey. A tu, kalau kamu tengok sini, apa yang mula dengan A? Arang, batu. Arang, batu. N, apa yang mula dengan N? Nuklear. Nuklear. G ialah gas asli. Okay, kita ada satu P lagi. P ialah petroleum. Jadi tajuk hari ini sangat senang. Kamu hanya perlu ingat, kalau boleh dibaharui, siapa yang boleh? Cikgu yang sebab boleh. Cikgu siapa? Cikgu Obama. Jadi kamu kena ingatlah, C itu cahaya, G itu geothermal. Jadi siapa yang boleh? Cikgu. Cikgu Obama. Siapa yang tak boleh? Kalau tak boleh kena pukul, bang. Jadi Bang P. Bang P itu kamu perlu ingat setiap satu singkatan dia ialah apa. Okey? Jadi hari ini kita hanya belajar apakah itu sumber tenaga yang boleh dibaharui, dan apa yang tidak boleh dibaharui. Senang macam itu sahaja. Boleh ikut? Boleh ya. Jadi kamu kena tahu dia punya contoh ya. Jadi berdasarkan maklumat di atas, berikan contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Beritahu cikgu, boleh dibaharui, kita ingat siapa? Boleh Ya, apa singkatan kita guna? Ingat singkatan dulu. Apa singkatan kita guna? Boleh. Siapa yang boleh? Siapa yang boleh? Cikgu yang boleh ya. Cikgu yang sebab boleh. Kalau cikgu sebab boleh, cikgu siapa? Cikgu Obama. Ya, jadi kamu kena ingatlah C ini siapa, G ini siapa. Macam itu ya. Jadi kalau tidak boleh dibaharui, kita ingat siapa? Ya, kalau tidak boleh pula, kalau tidak boleh kena pukul. Kalau pukul ada bunyi apa? Ya, Bang P. Okey, jadi kamu perlu tahu kenapa. Sebab kalau boleh dibaharui, sentiasa ada. Boleh dijana secara berterusan. Kalau tidak boleh dibaharui, dia terhad dan dia tidak boleh dijana semula. Adakah cikgu terlalu cepat? Tak. Ini sahaja, senang-senang. Jadi dengan itu, kita terus buat latihannya. Jadi kamu tengok buku kamu. Amanda, kamu sudah dapat kertas kah? Tidak. Okey, Obama pula. Amanda, kamu ialah kelab catur juga ya. Jadi ada bahan catur untuk kamu juga. Kalau kamu nanti ambil barang, ambil modul kelab catur kamu juga. Faham? Kamu nanti ambil balik, ambil bahan catur. Okey, lepas tu yang Damia, Faris, Fika dengan Dila tengok kamu ialah kelab apa ya, sendiri tengok nanti. Nanti cikgu-cikgu akan beritahu kamu ialah kelab apa. Okey, jadi kita teruskan dengan kita punya latihan. Damia, Faris, Fika dengan Dila ada latihan? Ada. Amanda, latihan buku dengan latihan belum ambil lagi kah? Dah, Bapak dah ambil. Tapi belum sampai kamu? Okey, tidak apa. Nanti kalau sudah dapat buku, kamu buatlah. Ha? Sambil itu kita dengar dulu. Jadi kalau kamu tengok sini, sudah tulis tarikh dengan hari. Tulis dulu tarikh dengan hari. Kamu semua, sila tulis tarikh dengan hari. Hari ini 13 Selasa. Jadi tajuk kita sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Okey, raja di bawah menunjukkan sumber-sumber tenaga yang terdapat di persekitaran. Okey, inilah semua tadi. Okey, sekarang kita mahu asingkan sumber-sumber tenaga di atas ini
kepada dua kumpulan. Itu sebab kita nak buat peta lah di sini. Iaitu sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber yang tidak dibaharui. Tidak boleh dibaharui. Kemudian bina dua peta buih. Dia mahu kita buat dua peta buih. Boleh? Faham arahan? Dia mahu kita buat dua peta buih. Peta buih itu peta matahari ya, untuk mempersembahkan dua kumpulan itu. Okey, cikgu akan buat di sini. Okey, nampak oh? Okey, cikgu tulis tarikh dulu. Tarikh hari ini ialah Selasa dan hari ini ialah 13 Julai. Yang ada kertas kita terus buat ya. Sudah kan? Jadi sekarang kita kenal pasti dulu. Ingat, kalau yang boleh dibaharui, kita ingat cikgu, Obama. Kalau yang tidak boleh tu, kita ingat Bang Pi. Jadi sekarang kita kena asingkan dia dulu. Guess asli, cikgu Obama ke Bang Pi? Boleh ke tak boleh? Jadi guess asli itu dia dekat sini ya, G. Jadi dia ialah tidak boleh dibaharui. Kita buat tanda dulu. Bateri boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh sebab dia dekat sini ya, boleh. B. B ini ya, bukan B ini. Jadi tak boleh. Matahari? Boleh. Baharui boleh ke tak boleh? Kalau boleh, matahari itu sini ya, cahaya ataupun matahari. Boleh. Makanan M? Boleh. M berarti boleh. Angin? Boleh. Bahan nuklear kita tengok. Boleh. Kalau tak boleh, kita buat pangkah tidak boleh. Kita asingkan dia dulu ya. Lepas tu arang batu? Tidak boleh. Tidak boleh. Arang batu dia A ini ya, kamu perlu tahu tidak boleh. Jadi pangkah. Lepas itu biojisim. Biojisim ya kayu, tumbuh-tumbuhan, tinja haiwan. Boleh. Nah, itu sentiasa ada kan? Asal kita ada menghasilkan tinja, sentiasa ada. Jadi itu ialah sini ya, B. Jadi biojisim. Ombak, O. Mana satu ada O? Ini ya. Boleh. Lepas tu P, petroleum. P, mana satu ada P? P dekat sini, P dekat sini. Tak boleh. Petroleum ialah di laut punya, air sekali air. Air dekat sini, A. Jadi air boleh. Jadi kamu tengok 1, 2, 3, 4, 5 tidak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Jadi sekarang kita akan buat peta buih dekat sini. Okey, kita akan buat peta buih. Jadi cikgu akan guna dua warna lah. Tak boleh. Tak boleh. Ya, sudah. Jadi sekarang kita akan buat yang boleh dibaharui dulu. Yang boleh itu ialah matahari, makanan, angin, biojisim, ombak, air. Boleh ya? Jadi sekarang kita buat peta buih. Jadi kertas kamu kecil macam ini saja kan? Segi 4 kan? Kamu bahagikan dia kepada 2 lah. Kamu bahagikan dia kepada 2 bahagian macam ini. Jadi atas tu kita buat yang boleh dibaharui, bawah tu kita buat yang tidak boleh dibaharui. Jadi kamu tahulah agak-agak dia macam ini ya, agak-agak. Jadi atas tu kita letak yang boleh dibaharui. Jadi kita cikgu akan mula ya. Tunggu sekejap. Jadi di tengah-tengah tu kita letak. Jadi tengah-tengah tu kita letak sumber tenaga yang boleh dibaharui. Yang boleh dibaharui. Lepas tu kamu buat satu
bulatan. Tengah-tengah ya. Jadi sekarang kamu tengok kertas kamu. Tadi yang pertama sekali boleh ialah siapa? Matahari. Okey. Yang pertama ialah matahari. Jadi ingat bagi setengah kertas kamu ya. Jadi pertama sekali matahari. Kemudian kedua ialah makanan. Kita ada berapa? Kita hanya ada 6 ya. Ketiga, kita ada siapa lagi? Air, angin pun ada. Kita mula dengan angin dulu. Angin. Makanan sudah ada. Siapa lagi? Kita mulakan dengan jisim. Jisim. Lepas tu kita ada Biojisim. ya. Dan akhir sekali ada satu lagi itu ombak dah ada itu air. Jadi ini ialah nota kita. Jadi kita buat dekat sinilah. Okey, cikgu bagi sikit masa untuk kamu tengok. Okey, cikgu nak memperkenalkan satu fungsi. Kalau kamu tengok handphone kamu tu, di bawah tu ada satu simbol tangan ya. Ada simbol tangan. Kamu boleh klik dia. Bila kamu klik dia, dia akan tunjuk tangan. Maksudnya kamu dah siap. Jadi kalau kamu dah siap, klik tangan itu maksudnya kamu dah siap kerja. Okey, Damia sudah angkat tangan. Kamu kalau sudah siap boleh angkat tangan ya. Kita tunggu Faris Fika tu cuba ya, kita cuba. Okey. Jadi bila sudah cikgu tahu, okey, Damia, Faris, Fika dan Dila kamu sudah siap, tekan sekali lagi untuk turunkan tangan. Okey, Amanda, tekan sekali lagi untuk turunkan tangan. Okey, sekarang kita teruskan kepada sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Okey, bawah sini ya. Kita tulis sekali lagi, itu sebab bagi ruang ya. Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Masih tengah. Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Buat satu pula. Yang tidak boleh dibaharui. Jadi tadi kita ada pangkah kan? Jadi pangkah yang pertama kita tadi ialah gas asli. Ya, tangan gerak ya, tangan gerak. Gas asli. Dibaharui. Jadi kedua kita ada bateri. Ya. Bateri. Lepas itu kita ada bahan nuklir. Itu buku saja. Bahan nuklir. Lepas itu kita ada arang batu. Okey, buat. Kamu sedang buat peta buih ya. Dan akhir sekali kita ada petroleum. Petroleum. Okey, ingat kalau sumber tenaga tidak boleh dibaharui, kita ingat bangpi ya, macam mana cikgu nak cakap ya. Jadi kamu macam ini kan. Jadi kamu ingat dia bangpi.
Okey, jadi kamu letak di luar. Jadi bila kita cakap sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui, kita ingat bang. Siap, angkat tangan. Cikgu bagi masa, jangan risau, buat saja. Bang Pi. Ya, Bang Pi. Kalau yang boleh dibaharui, ingat siapa? Ya, jadi nanti atas tu kita tulis Cikgu Obama. Okey, Dania sudah siap? Kita tunggu sekejap ya. Okey. Jadi Faris, Fika dengan Dila pun dah siap. Jadi kalau tidak boleh baharui, ingat Bang Pi. Jadi atas sini yang boleh tu kita tulis Cikgu Obama. Okey, jadi dia akan macam ini. Jadi ini sepatutnya yang ada dalam buku kamu lah, macam ini. Betul tak macam ini? Okey. Okey. Cikgu akan hantar ini kepada WhatsApp sekejap. Kita tunggu. Sambil itu kamu tengok latihan muka surat sebelah itu. Kita ada satu lagi latihan. Tengok latihan muka surat 49. Okey, kamu tengok buku muka surat 49. Cikgu hantar gambar ini kepada WhatsApp sekejap. Tunggu. Mana pergi kamu? Tunggu. Okey. Jadi sebelah itu pun sama. Cuba kamu isi sendiri. Tengok pandai tak pandai. Ingat Cikgu Obama dengan Bang Pi. Tu je. Cuba kamu isi sendiri. Kita tengok. Cikgu send ini sekejap. Okey, jangan takut kedudukan tidak betul asal kamu di dalam satu kelas itu ialah boleh dibaharui, jadi itulah yang betul. Okey, cikgu hendak ini sekejap. Kena pasti dulu mana satu boleh, mana satu tidak boleh. Okey, sekarang kita tengok. Okey, jangan lupa tulis tarikh dengan hari ya. Jadi sekarang cikgu tulis tarikh dengan hari. Sekejap lagi, sikit lagi kejap. Okey, tulis tarikh dengan hari. Cikgu besarkan lagi. Okey, hari ini hari Selasa. Dan hari ini hari 13 Julai. Okey. Ini kalau kamu perasan, kertas kamu tulis, kalau kamu pandai buat kertas ini, latihan ini, kamu akan dapat tahap penguasaan 2 ya. Jadi kamu akan dapat tahap penguasaan 2. Iaitu kamu dapat memberitahu mana satu ialah boleh dibaharui, mana satu ialah tidak boleh dibaharui. Mari kita kelaskan sumber-sumber tenaga yang diberikan dalam peta pokok di bawah. Jadi peta pokok dia sudah beritahu kamu boleh dibaharui dengan tidak boleh dibaharui. Nombor 1, air. Air boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, sebelum itu kita catat dulu boleh ini Cikgu Obama. Tak boleh ini Bang Pi. Catat ini dulu. Jadi pertama sekali kalau boleh dibaharui Cikgu Obama, yang tak boleh tu Bang Pi. Jadi air tu boleh kan? Jadi isilah. Jadi di sebelah sini isi air. Okey, kita pergi ke kanan, arang batu. Arang batu mana satu? Boleh ke tak boleh? Boleh. Arang batu. Arang batu. Tidak boleh. Okey, arang batu ialah ini A ya. A ini ya. Jadi arang batu tidak boleh. Jadi sekarang kalau kamu perasan arang batu tu dia bahagikan kepada bahan api fosil dengan bahan nuklear. Dia bahan api fosil ke dia nuklear? Bahan api. Arang batu dia ialah bahan api fosil. Jadi kita tulis arang batu.
Okey, ombak boleh ke tak boleh? Tidak boleh. Ombak. Tengok atas, mana satu ada O? Boleh. 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 Jadi ombak dekat boleh. Obama. Ha. Tengok Obama banyak berjasa. Biojisim boleh ke tak boleh biojisim? Biojisim mula dengan B. Sini ada B, sini pun ada B. Mana satu? Yang boleh ya. Yang tak boleh B ini ialah apa? Yang tak boleh B ini ialah apa? Biojisim. Yang tak boleh B ini ialah apa? Yang tak boleh B ini ialah bateri. Jadi biojisim di sebelah sini ya. Ya, jadi biojisim boleh. Jadi isi di sini. Biojisim. Angin. Angin tu, okey, sebelum angin kita pergi ke kanan dulu. Uranium. Uranium mana satu? Petroleum. Bahan petroleum. Cikgu pergi ke sebelah kanan. Lepas biojisim uranium kan. Uranium yang mana satu? Boleh dibaharui ke tak boleh dibaharui ke mana? Uranium tu tak boleh ya, dia nuklear. Okey, dia nuklear. Jadi uranium dia dekat sini. Uranium dia tidak boleh dibaharui. Uranium di sini. Rujuk depannya, tengok depan. Tengok skrin. Okey, angin sekarang. Angin boleh dibaharui. Angin boleh dibaharui. Okey, petroleum P ini, P di sini, jadi dia tidak boleh dibaharui. Petroleum ialah bahan api fosil. Petroleum. Petroleum. Matahari? Tak. Ya. Boleh. Matahari? Boleh. Boleh. Jadi matahari boleh. Dia di sini. Jadi kita tinggal satu lagi dekat sini. Apa benda tu? Gas. Gas asli. Gas asli. Okay. Jadi kamu mesti pandai mengelaskan dia ya. Jadi sumber tenaga kita ada ini. Jadi pastikan kamu lengkap bagi tahu cikgu dengan angkat tangan. Boleh ikut? Kalau siap angkat tangan ya, pastikan betul. Boleh. Okey, Dami ada. Hafiz, dah siap kerja? Dah. Amanda. Okey, jadi kita ada dua lagi ayat di bawah. Lengkapkan pernyataan-pernyataan di bawah. Sumber tenaga boleh dibaharui. Di bawah. Ialah sumber tenaga yang, tengok buku teks kita tadi. Sumber tenaga yang boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Boleh dijana secara berterusan. Jadi kita isi tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Kalau macam itu, tengok buku teks kamu. Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang apa? Tenaga yang terhad Terhad dan tidak ada semula. dan tidak boleh ke dapat. Itu saya mark sekejap. Tidak boleh dijana semula. Tidak boleh dijana semula. Okey, cikgu besarkan sikit. Tadi sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang terhad
dan tidak boleh dijana semula. Okey, bagus Damia. Siap angkat tangan ya. Okey, Faris Ika ada. Amanda boleh buat? Okey, mungkin line tidak bagus ya, tidak apa. Jadi cikgu akan ambil gambar untuk ini, tunggu sekejap ya. Cikgu hantar gambar kepada WhatsApp sekejap. Tunggu sekejap. Okey. Jadi kalau semua sudah siap, kita akan tengok sikit aktiviti sebelum kita tamat. Jadi kita belajar sumber tenaga yang boleh dibaharui dengan tidak boleh dibaharui. Jadi kita buat sedikit soalan, boleh ya? Jadi kita tengok sedikit soalan. Cari jalan keluar dari pagar sesat dengan memecahkan dinding hijau dan bergerak melalui laluan yang betul. Untuk memecahkan dinding hijau, pilih soalan dan jawabnya dengan betul. Pilih laluan untuk bergerak. Semakin sukar soalan yang berjaya dijawab, semakin banyak dinding hijau yang boleh anda pecahkan. Boleh. Anda perlu menamatkan permainan sebelum masa tamat. Okey. Jadi kita menjawab sedikit soalan lah. Kita akan bergileo-gileo lah. Kita mulakan dengan Damia dulu, boleh? Damia, siap? Okey, Damia nak mudah, nak sederhana, nak sukar? Ya, Damia. Tak dapat ikut. Okey, tak apa. Amanda, mana satu kamu nak? Mudah, sederhana, sukar? Dapat dengar suara cikgu? Okey, tidak apa. Kita bagi Faris, Fika dengan Dila. Nak mudah, nak sederhana, nak sukar? Mudah. Okey. Tengok gambar, ada ini yang manakah merupakan sumber tenaga yang boleh dibaharui, diperbaharui. Mana satu yang boleh? Telur, gas asli, angin, arang. Angin. Angin. Bagus. Okey, jadi kamu tengok, dia tak gerak pun. Okey, dia dah gerak. Okey, dia sudah sampai sini. Nak mudah, nak sederhana, nak sukar. Kita cuba sederhana ya. Mana satu benar tentang tenaga yang boleh dibaharui? Mana satu yang benar tentang tenaga yang boleh dibaharui? Kalau tak nampak, double klik screen cikgu ya. Tenaga yang boleh dibaharui menyebabkan pencemaran. Tenaga yang boleh dibaharui boleh dijana semula. Tenaga yang boleh dibaharui ialah tenaga baharu. Tenaga yang boleh dibaharui adalah murah. Mana satu yang kita belajar tadi? Boleh diperbarui. Boleh dijana semula. Boleh dijana semula. Okey, kita ya. Baik. Jadi kita boleh pecahkan. Ya. Jadi sekarang kamu tengok salah kita. Kita nak pergi sini. Macam mana nak keluar kita ni? Okey, tak boleh. Jawab soalan dengan betul untuk memecahkan halangan. Pilih satu lagi, kita pilih sederhana, boleh? Ini adalah panel suria. Panel suria ya. Apakah kelebihan menggunakan tenaga suria untuk pemanasan? Apa kelebihan? Satu-satunya objek panas boleh didapati dalam 24 jam sehari, merupakan tenaga yang bersih, sumber yang paling panas. Cuba tekan. Cuba tekan, salah tidak apa. Okey. Sumber yang paling panas.
Okey, kamu pilih sumber yang paling panas kan? Kita tengok apa berlaku ya. Anda pasti? Jawapannya tidak betul ya. Sebenarnya itu ialah sumber yang bersih sebab dia tidak menghasilkan pencemaran. Tidak apa, kita tengok sukar sekali. Okey, ini ialah empangan. Mengapakah hidroelektrik dianggap sebagai tenaga yang boleh dibaharui? Kita nampak double tick ya. Hidroelektrik menghasilkan sumber tenaga yang murah. Hidroelektrik menghasilkan daripada air yang mengalir. Hidroelektrik merupakan sumber tenaga yang baharu. Hidroelektrik boleh simpan di dalam bateri. Mana satu? Ya. Kedua. Ya. Hidroelektrik dihasilkan melalui air yang mengalir. Teruskan usaha. Betul, bagus. Jadi sekarang dia dah Anda pecah. perlu menjawab soalan dengan betul untuk memecahkan halangan. Jalanlah kamu, tak nak jalan. Okey, kita pilih soalan yang sukar lagi. Masa nak habis dah. Antara yang berikut, mana satu ialah biojisim? Tengok baik-baik, biojisim. Sabut kelapa, arang batu, habuk gergaji. Arang batu, kaki lembu, sabut kelapa. Kaki lembu, sabut kelapa, habuk gergaji. Habuk gergaji, kaki lembu, arang batu. 1, 2, 3, 4. Kaki lembu. Dia ada 3 sekali. Kaki lembu, sabut kelapa, habuk gergaji. Ingat arang batu bukannya, arang batu bukan. Tengok masa dah habis, kita sudah habis. Boleh ya? Lain mungkin tidak baik untuk setengah kamu. Okey, kita tengok soalan yang tidak boleh dibaharui. Sikit lagi masa. Tadi itu ialah boleh dibaharui. Sekarang kita tengok tidak boleh dibaharui. Cari jalan keluar dari pagar sesat dengan memecahkan dinding hijau dan bergerak Okey. melalui laluan Jadi yang kita mula dengan mudah ya. Kita mula dengan mudah. soalan dan jawab betul. Laluan itu bergerak. Semakin sukar soalan yang berjaya dijawab, semakin banyak dinding hijau yang boleh anda pecahkan. Cepat, anda perlu menamatkan permainan sebelum masa tamat. Okey, elak handphone kamu elak dengan angin kipas ya. Kalau kamu handphone dengan kipas, memang bunyi kipas tu yang muncul. Ya, jadi dengar soalan dulu. Antara berikut yang manakah tidak benar tentang tenaga yang tidak boleh dibaharui? 1, dia tidak akan habis digunakan. 2, dia mengambil masa berjuta-juta tahun untuk terbentuk. 3, dia menyebabkan pencemaran apabila digunakan. 4, dia tidak boleh diganti apabila habis digunakan. Mana satu tidak benar? Dua-dua. Nombor 3. 3 kah? Ya. Okey, mari kita cuba. Ini ialah sumber tenaga tidak boleh dibaharui ya. Contohnya petroleum, arang batu dengan gas Nombor 2. asli. Jawapan anda salah. Sebenarnya dia akan menghasilkan pencemaran. Dia akan menghasilkan pencemaran. Jadi jawapan sebenarnya ialah jawapan 1 tadi. Okey, kita tengok mudah. Mana satu bukan? Sumber tenaga tidak boleh dibaharui, petroleum, biojisim, uranium, gas asli. Mana satu bukan bahan tidak boleh dibaharui? Petroleum, biojisim, uranium, gas asli. Biojisim. Bagus. Teruskan usaha. Anda perlu menjawab soalan dengan betul untuk memecahkan halangan. Okey, tidak apa. Kita teruskan dengan sederhana. Yang manakah merupakan kelemahan menggunakan tenaga yang tidak boleh dibaharui? Tengok atas, apa berlaku? Menyebabkan pencemaran, kekal selamanya, mahal, memerlukan teknologi yang tinggi. Tengok gambar. Pencemaran. Bagus. Okey, bagus. Sukar. Kita tengok soalan terakhir. Bagaimanakah petroleum ini terbentuk? Petroleum, di mana petroleum tu tadi? Di kilang-kilang. Ketika bumi pertama kali terbentuk oleh syarikat-syarikat petroleum seperti Shell dan Petronas daripada tinggalan haiwan tumbuh-tumbuhan di dalam laut selepas berjuta-juta tahun.
1, 2, 3, 4. Mana datang petroleum itu? Double klik supaya besar ya. Mana datang petroleum? Laju masa masa dah habis dah. Mana dah tunggu sekejap. Tidak apalah, terlepas dah. Mana datang tenaga petroleum itu? Petroleum dia dapat dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan dan haiwan di dalam laut. Di dalam laut selepas berjuta-juta tahun. Itulah mana datang petroleum. Okey, kamu perlu tahu ya. Okey, cikgu rasa masa lebih kurang. Cikgu berhenti sharing sekejap. Kita tengok balik muka-muka kita. Tunggu sekejap. Okey, hari ini kita ada Faris, Fika, Dila, kita ada Damia, kita ada Amanda. Okey, mungkin line tidak berapa, tapi tidak apa. Sekurang-kurangnya kita belajar ya. Kita belajar. Sekiranya kamu nak tonton kembali, tak ada masalah. Nanti kamu boleh tonton kembali. Jadi kita belajar sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Kalau boleh dibaharui, ingat siapa? Boleh. Ingat siapa? Ya, Cikgu Obama. Kalau tidak boleh, ingat siapa? Bang P. Jadi maksud setiap satu tu kamu kena tahu ya? Ya, kena tahu. Okey, akhir sekali kita ambil gambar. Tengok muka cikgu pun macam ini saja. Okey, semua orang kita akan ambil gambar. Okey, tengok skrinnya. 1, 2, 3. Okey, tunggu sekejap. Kita akan ambil sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, kita akan ambil sekali lagi. Okay. Jadi itu sahajalah. Cikgu buat Selasa sebab Jumaat terlalu awal. Nanti kamu tak mampu bangun. Jadi kita buat hari Selasa. Jadi Selasa kita dah buat. Nanti Jumaat kita hanya bagi latihan. Jadi siapkan dia. Minggu ini kita belajar seminggu lagi. Lepas itu kita akan bercuti Hari Raya Haji seminggu. Jadi sibuk-sibuk minggu ini. Minggu depan kita relax. Okey? Jadi cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Jadi terima kasih semua. Jadi kamu boleh menutup sudah. Kamu boleh tekan butang warna merah sudah ya. Terima kasih kelas. Bye-bye. Okey, jadi cikgu